Assalamualaikum. Okey, insyaAllah untuk akhlak kita akan belajar topik bertanggungjawab. Sebelum tu, jom kita sama-sama baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Baik, kita semua boleh buka buku teks muka surat 5. Okey, jom kita perhatikan situasi di bawah ini. Baik, situasi yang pertama, seorang pelajar lelaki membuang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Kita tengok wajah pelajar lelaki ni. Wajah pelajar lelaki ni ceria, tersenyum. Okay. Kita tengok pula situasi yang kedua, seorang pelajar lelaki. Kita tengok muka dia, pandangan mata dia. Okay. Nampak seorang yang mendengar arahan, bertanggungjawab ataupun tidak. Okey. Tengok apa yang buat pada sampah. Okey. Pelajar ni membuang sampah merata-rata dan tidak membuang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Ustazah nak tanya, situasi yang pertama dan situasi yang kedua, situasi manakah yang menunjukkan seseorang itu bertanggungjawab? Sina, situasi yang pertama. Jadi kita tanya pada diri kita, kita berada di situasi yang pertama atau di situasi yang kedua? Baik, seterusnya kita pergi kepada pengertian. Apa yang dimaksudkan dengan bertanggungjawab? Bertanggungjawab ialah kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugasan serta kewajipan yang telah ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Baik, seterusnya kita pergi kepada dalil bertanggungjawab. Okey, kita semua boleh, yang mana ada Al-Quran, nanti boleh buka surah Al-Isra' ayat 36. Okay, Ustazah baca maksud surah Al-Isra' ayat 36. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang telah dilakukan. Okay, tangan kita akan ditanya apa yang kita lakukan. Adakah kita suka mencuri? Adakah tangan ini membuat kebaikan? Semua anggota kita akan ditanya. Baik, kita pergi pada muka surat yang seterusnya. Muka surat 7. Bahagian bertanggungjawab. Kita baca, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Okey. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Yang seterusnya, memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai Allah. Perkara yang Allah tak redha. Okey, perkara yang tidak baik. Mencuri,
membunuh. Okey. Yang kedua, memantapkan iman dalam diri dan melaksanakan tuntutan rukun Islam dengan sempurna. Okay, yang seterusnya, tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Apa tanggungjawab kita kepada ibu bapa? Yang pertama, mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa. Ingat tak, dalam setiap kali selepas solat, kita akan baca doa. Dan antara doa-doa yang kita baca adalah doa ibu bapa. Yang kedua, bercakap dengan lemah lembut. Lemah lembut. Boleh tak kita cakap intonasi suara kita tinggi daripada kebiasaannya? Tak boleh. Kita kena jaga percakapan kita, suara kita tidak boleh tinggi. Okey. Kemudian kita taat dan berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Taat selagi mana apa yang ibu bapa kita minta tidak melanggar hukum syarak, kita ikut. Dan kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Contohnya di rumah. Okay, sekarang ni semua belajar online, betul? Okay, habis je belajar online ni, mungkin boleh bantu ibu siapkan makanan, boleh bantu ibu basuh pinggan, kan? Boleh bantu ibu lipat kain. Darjah 4, maksudnya awak dah besar, kan? Awak dah boleh berfikir dengan baik. Mana satu perkara baik dan mana satu perkara yang tidak baik. Baik, yang seterusnya, tanggungjawab kepada guru. Okey, apa tanggungjawab kepada guru? Yang pertama, menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Walaupun sekarang keadaan kita semua tengah belajar secara online, Ustazah tak nampak, tapi apa yang penting kat sini, poin dia adalah menumpukan perhatian. Okey, menumpukan perhatian maksudnya awak mendengar, awak perhatikan betul-betul. Awak tidak buat perkara lain. Contohnya, sambil tengah kelas online ni awak pasang video, awak main game. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Okey, yang kedua, mematuhi segala yang diajar oleh guru. Dan yang ketiga, menghormati dan mendoakan kesejahteraan guru. Hakikat kita sesama manusia perlulah saling doa mendoakan. Baik, yang seterusnya, tanggungjawab kepada negara. Kepada negara pun kita ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab kepada negara? Kesetiaan kepada negara. Setia ni maksudnya awak tidak memburukkan negara. Awak menjaga nama negara Malaysia, kan? Menjaga harta benda awam. Contohnya di taman permainan, awak menggunakan kemudahan harta benda awam dengan baik. Awak tidak menconteng, awak tidak merosakkan harta benda awam. Kemudian menjaga keselamatan dan keamanan negara. Okay, banyak kita tengok hari ni, okay, maklumat negara dibocorkan. Itu adalah satu perbuatan yang tidak baik. Okay, ada yang cuba membuat keganasan kepada negara. Itu pun salah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Seorang yang bertanggungjawab akan memastikan negara berada dalam keadaan yang selamat dan aman. Okey, yang seterusnya ialah tanggungjawab kepada masyarakat. Yang pertama,
melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Okey, apa dimaksudkan dengan khidmat masyarakat ni? Saya bagi contoh ya. Bila kita dah besar ataupun awak dah masuk sekolah menengah dan di peringkat universiti, kebanyakan persatuan akan buat khidmat masyarakat atau lebih dikenali sebagai community service. Contoh, kita pergi rumah orang tua, kemudian kita mengemas, kita kita buat aktiviti bersama masyarakat. Okey. Ataupun kalau kata di komuniti awak, di kawasan rumah awak ada komuniti dan setiap komuniti akan set satu hari untuk gotong royong. Okey. Jadi awak dan ayah awak pergi melibatkan diri sama-sama. Itu pun salah satu tanggungjawab kepada masyarakat, iaitu melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat. Okay, contoh kalau macam orang tu berdekat dengan surau. Okay. Setiap kali sebelum nak masuk waktu solat, kita bentangkan sejadah ataupun kita bersihkan surau. Itu pun salah satu hikmat yang kita, ataupun salah satu aktiviti yang kita boleh buat. Okey, yang kedua, saling menasihati dan berbuat baik dengan jiran. Baik, saling menasihati ni kena ada cara. Kita tak boleh terlalu keras dan sebagainya. Ada cara. Kita kena lihat jiran kita macam mana, kemudian kita baru boleh nasihat. Nasihat adalah terbaik adalah nasihat yang tidak membuka aib jiran tersebut. Okay. Kemudian kita perlu berbuat baik dengan jiran. Ada satu cerita di TV. Contohnya bulan puasa. Setiap kali bulan puasa jiran akan bagi makanan kepada jirannya. Adalah salah satu perbuatan yang baik. Okay. Ataupun kita memberi salam kepada jiran kita. Walaupun kita tak kenal nama, tak apa. Tapi kita mengucapkan Assalamualaikum. Okay. Kalau kata orang tu bukan orang Islam, selamat petang, selamat pagi, apa khabar. Itu adalah salah satu cara untuk kita bertegur sapa dengan jiran. Dan yang ketiga, memelihara keharmonian hidup berjiran. Macam tadilah. Jadi bila mana kita melibatkan diri, kemudian kita saling menasihati, kita berbuat baik, dia akan menjadi satu keharmonian dalam berjiran. Kita akan rasa tenang. Kita akan rasa seronok berjiran. Tak ada gaduh-gaduh. Semuanya harmoni. Baik, seterusnya kita pergi kepada fadilat. Fadilat adalah kebaikan, hikmah. Apa hikmah bila mana kita melaksanakan tanggungjawab kita? Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Yang ketiga, kerja menjadi sempurna. Kan? Contohnya, bila kita buat khidmat masyarakat kan, bila kita buat seorang-seorang, bayangkan satu kawasan kita nak bersihkan tu besar. Mampu tak kita nak siapkan? Tak kan? Jadi bila mana kita ada jiran, ada kawan-kawan, kita buat sama-sama, kerja tu akan jadi sempurna. Okey, boleh? Okey, seterusnya keempat, kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Kerja yang dilakukan mendapat faedah yang berpanjangan. Baik, seterusnya kita pergi kepada akibat. Okay, akibat kesan buruk jika tidak bertanggungjawab. Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW seorang yang sangat bertanggung jawab.
baginda sangat bertanggungjawab kepada agama. Sangat besar pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang nombor 2, kerja yang diamanahkan tidak sempurna. Mungkin banyak kesalahan dan sebagainya lah. Okay. Yang ketiga, hasil kerja yang dilakukan sia-sia. Sia-sia ni umpama kita ambil cawan yang dah bocor, kemudian kita tuangkan air. Sia-sia tak kita tuangkan air tu? Sia-sia tak kita tuangkan air tu? Sia-sia kan? Sedangkan ada satu bekas yang sempurna, yang tertutup, yang elok untuk kita tuangkan air. Tapi bila mana kita tidak bertanggungjawab, hasil kerja kita tu dilakukan sia-sia. Seperti kita menuang air pada bekas yang bocor. Okay, yang keempat, kerja dan tugasan yang dilakukan tidak mendapat keberkatan. Setakat di sini sahaja kelas kita. Sebelum tu, Ustazah harap kita semua menjadi seorang yang bertanggungjawab. Walaupun susah pada permulaan awal, tapi kita kena sentiasa keep upgrade diri kita, sentiasa buat, walaupun sedikit kita buat kebaikan, buat lama-lama kebaikan kita buat tu akan bertambah dan akan membentuk satu peribadi mulia pada diri kita. Okey? Okey, seterusnya nak awak semua buat buku inovatif. Okey, akhlak tahun 4, muka surat 4 hingga 7. Baik-baik. Setakat di sini sahaja kelas kita. Assalamualaikum.